لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد. Bila segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dari waktunya yang taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad baru sampai baru sampai baru yang merupakan pekan dan Ustaz. Alhamdulillah. Pergi tadi pun kami Kuala Lumpur. Di topa sini. Mudah-mudahan jadi manfaat. Kalau tak ada manfaat, penat saja. Okay. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, salah satu perkara yang kita cari sangat dalam bulan Ramadan ialah pengampunan dosa. Yang tu kita kena ingat semua-semua. Pasal pengampunan dosa ni dia, sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita tak dapat pengampunan dosa dalam bulan Ramadan, dua benda kita dapat. Yang pertama, puasa kita jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Kam min sha'im man laysa min siyami ila al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga saja. Yang keduanya lebih teruk daripada tu, bila kita tak dapat pengampunan, dia apa akan jadi? Dia akan dapat doa malaikat Jibril alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam, bu'ida man adraka Ramadan falam yaghfirlah. Celakalah siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat yang Nabi SAW abadahullah, yang dia jauh daripada pandangan Allah SWT. Allah tak mau tengok muka orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Jadi benda yang kita nak cari di antara perkara utama bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni ialah kita nak dosa-dosa kita diampunkan. Maka kita kena banyak taubat. Ya. Dalam sehari-hari ini banyak peruntukan untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ingat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW pernah bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi fi yaumi akthar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fi yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis yang lain dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, inna Allah yabsutu yadahu bil-laili wa yatubu masyun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyal lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari, sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit daripada barat, maka Allah menerima taubatnya. Itu hadis-hadis berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dan perintah Allah untuk kita banyak bertaubat kepada Allah. Nombor satu, tuan-tuan kena ingat, kita ni banyak dosa. Kita banyak dosa, tuan. Kita sangat banyak dosa. Dosa kita himpun daripada kita balik dulu sampai hari ni, kita tak ada berhenti daripada himpun dosa.
Sehingga ke tahap tuan-tuan sekalian, bila terimpun dosa kat kita ni, kita dah mula tak rasa berdosa. Sebab tu dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan istighfar, Allah akan sebut tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kait, kalau sebut dosa je, sebut ampun, yang minta ampun, Allah akan sebut sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasal apa tuan-tuan? Sebab orang yang beriman saja dia mampu untuk berasa berdosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak bagi rasa dosa tu, dia kena ada iman. Orang beriman dia akan rasa berdosa. Lagi kuat iman dia, lagi kuat rasa getar dosa dia. Makin lemah iman, getar dosa tu makin kurang. Tapi yang pastinya kita sentiasa buat dosa. Bulan Ramadan Allah bagi dekat kita tuan-tuan 1 bulan penuh untuk kita cari pengampunan dosa. Patutnya bila makin banyak kita puasa, Nabi sebut man shama ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa yang terdahulu. Dan Nabi SAW sebut lagi, man qama, maksud Islam, Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun menghidupkan Ramadan dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa terdahulu. Puasa hari ni hari ke-25 dah tang. Patutnya 25 hari dah puasa. Bila 25 hari dah puasa, patutnya jadi macam mana? Kita ni dah makin bersih daripada dosa. 25 hari dah qiyamul lail, kita duduk semayang tarawih tak pernah tinggal. 25 malam dah. Ni malam 26 dah ni. Tarawih setiap malam kita semayang tak kurang 8 rakaat semayang sunat. Tak campur lagi dengan 4 rakaat semayang isyak. Tak campur lagi dengan 2 rakaat ba'da isyak. Tak campur lagi dengan witir 3 rakaat. Sagi bangkit pula subuh, sagi nak bangkit pula 2 rakaat paling tidak tahajud. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, 2 rakaat pula subuh. Malam tu saja berapa banyak yang kita sujud, yang Nabi SAW sebut, ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanat wa mu'i'an bi sayyi'at wa rafa'a bi darajat. Tidaklah seorang sujud melainkan setiap sujud tu Allah tulis baginya satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. So maksudnya kalau boleh nampak tuan-tuan, daripada hari pertama kita puasa sampai hari ni malam 26 lah ni, berapa banyak dosa kita yang Allah dah padam dah. Bila dosa Allah padam, tahu apa kita akan rasa? Kita akan rasa makin sedap, makin lazat, makin ringan untuk ibadat. Tuan-tuan boleh cek tak lah ni, malam ni perasaan kita semayang malam ni dengan perasaan kita semayang waktu hari pertama dulu ni sama ke tak sama? Tuan-tuan tengok orang, tuan-tuan tengok masjid makin kurang. Tarmi ni tak pernah gagal tuan-tuan sekalian. Orang sentiasa ramai ni masjid ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Untung tuan-tuan ni hebat masjid ni. Tapi walaupun hebat lagu mana pun, kurang dah daripada dulu. Wajib kurangnya. Betul tak? Kau duduk banyak ni ya daripada dulu. Faham tak faham soalan tu? Kurang tak? Korang mana pun sobat Nak saya cuma tadi lalu nak nak mai tadi ni, kedai-kedai makan tepi jalan tu penuh orang tu. Daripada buka puasa sampai isyak duduk kat kedai. Tak kalut pun nak pergi masjid. Kita ni tengok kita ni terus tengok orang lah. Terus tengok orang, tengok kita ni. Sampai hari ni semangat kita untuk ibadat sama tak macam hari mula tu, hari kedua, hari ketiga tu. Patutnya bila bersih, makin bersih daripada dosa, jadi lagu mana? Dia makin ringan, makin sedap, makin lazat, makin syok, makin syok, makin syok. Ni nak hujung Ramadan ni, dia makin tak sedap. Dia makin tak larat. Dia makin letih. Masih apa dia gitu? Tunggu orang ajak. Ni tuan-tuan ni tak balik lagi nak cucu tu. Tak balik lagi. Balik anak cucu Ustaz. Tuan-tuan sekalian tuan tengoklah. Tak nampak rupa dah kat masjid. Maklum. Ni 3-4 hari nak raya ni. Duk ada lagi muka. Esok tak ada dah. Esok tak ada, lusa tak ada, terus sampai hari raya. Mana pergi maklum? Cucu dah balik. Balik. Allah sebut dalam Quran surah Al-Kahfi. Dua ujian ni. 2 ujian yang akan mai kat kita dalam hidup kita. 2 ujian ni. Al-mal wa banun. Ingat ni pesan tu elok.
Dua ujian kita yang akan mematahkan semangat kita, yang akan buat kita tinggal ibadat, buat kita seronok tak tahan ni. Dua ni, al-mal, satu harta benda. Yang kedua banun, anak pinak. Anak pinak. Dia mai dua ni tuan-tuan, tarawih ke mana, witir ke mana, solat Muhammad, nak qiyamul lail ke mana, apa ke mana. Itu kena bertahan sampai ke hujung. Tuan-tuan, cumanya makin letih, makin tak larat, solat Jumaat, makin tak sedap, makin tak syok. Sepatutnya makin sedap, makin jernih, makin khusyuk, makin lazat bila dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan, ada berapa hari lagi tuan-tuan yang kita akan lalui dalam bulan Ramadan ni? Maka solat Jumaat, ada berapa perkara yang kita kena buat? Perbanyakkan jalan-jalan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita ni. Solat Jumaat, perbanyakkan jalan untuk Allah ampun dosa-dosa kita ni. Ni saya nak bagi kat tuan-tuan beberapa amalan yang Nabi SAW ajak dekat kita. Tuan-tuan tolong catat elok-elok. Nah, solat Muhammad. Nak suruh catat pun tuan-tuan tak buat apa. Muslimat ada bawa pen, okeylah tu, ada 2 orang 3 orang dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebab nak bagi banyak juga aku tak ingat. Kalau ingat tak apa. Tapi tak ada duk main selalu tiap-tiap tahun main sini dah, tiap-tiap tahun main sini. Faham dah orang sini perangai lagu lah. Yang tu ustaz tu suruh risau pergi tu, ustaz dia pun tak tulis tak, ustaz dia pun mengapai, apa biasa mengapai. Tuan-tuan, ni ada beberapa amalan ni nak kena rebut ni berapa hari lagi ni. Amalan-amalan yang Allah menjanjikan pengampunan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kita petik hadis-hadis yang sahih-sahih lah. Saya cuma yang kuat-kuat sikit. Bala ni banyak sangat pekat-pekat duduk. Payah sebut sikit. Ustaz mai bawa mai dalil. Susah. Apa kedudukan hadis tu? Macam lah dia tu hadis terus sangat kan. Ya, saya cuma. Baik. Yang pertama, amalan pertama. Amalan yang beberapa himpunan amalan ni ialah amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Mula pada hari ini tuan-tuan tak mau tinggal amalan-amalan ni. Nombor 1, kata Nabi SAW, man sabbahallahu ta'ala fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallahu 33 wa kabbarallahu 33 wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr atau kama qala Rasulullah SAW. Rawahu Imam Malik wal Muslim wa Abi Daud wa Nasa'i wa Tabarani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang bertasbih setiap lepas solat fardu sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian menggenapkannya menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan semua dosanya meskipun sebanyak buih di laut. Duk buat tak benda ni? Buat tak? Buat. Tapi banyaklah tak buat? Banyak pun tak buat. Antara amalan paling hebat yang kita selalu tinggal yang ni. Sungguh lah tuan-tuan. Selalu alasan kita kelang kabut. Tidak ni? Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam nak cepat, Astaghfirullahaladzim, 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Terus macam tu je. Dia istighfar, dia Fatihah, dia terus baca doa. Betul tak? Apa nak mengaku dah ni? Terus ada tunjuk soleh sangatlah. Dah Ustaz, kami tak buat lagu tu. Tahu tak, ada dua benda paling penting lepas sembahyang yang tuan-tuan jangan tinggal. Dua benda paling penting lepas sembahyang yang jangan tinggal. Nombor 1, baca ayat kursi. Dua ni yang kita selalu tinggal. Nombor 1, baca ayat kursi. Man qala
man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah ila ayyamut. Siapa yang baca ayat kursi lepas pada setiap sembahyang dia, maka Allah akan, maka tidak ada apa pun yang akan menghalangnya daripada dia masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya syurga duk standby tunggu dia aja. Dia tak boleh masuk tu pasal apa? Pasal tak mati lagi ya. Tu cerita dia. Boleh ayat kursi. Nombor 2 yang ni. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kelang kabut sambil berjalan pun boleh. Siapa kata masalah kita ni ialah zikir kita mesti duduk. Kita rasa kalau zikir lepas sembahyang ni mesti duduk. Kalau bangkit saja pakai tak buatlah. Betul tak ni? Tapi boleh tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah atas motor nak balik ke rumah boleh tak? Tak ada ni. Kelang kabut ni. Nak siap anak nak pergi sekolah apa semua ni. Tak ada nak. Astagfirullah, tu dah silat. Satgi atas motor. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Baca kursi sampai habis. Lepas tu baca amanar rasul sampai habis. Kemudian baca pula syahid Allah sampai habis. Kemudian baca pula 3 qul sampai habis. Kemudian baca pula subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Atas motor. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kita aja tak buat. Lepas ni tak ada alasan dah tuan-tuan. Tak ada alasan. Yang tak bolehnya waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali lepas subuh, lepas maghrib. Nabi kata kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu aja. Yang tu je syarat kaki duduk kekal macam tu. Yang lain tak apa dah. Allahumma ajirni minan nar. Boleh dah sambil berjalan. Ayat kursi boleh dah atas motor. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali. Boleh dah atas kereta, boleh dah. Yang lain semua boleh dah. Yang tak boleh, la ilallah tu 10 kali, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu aja. Boleh dah? Ingat dah? Yang tu yang pertama. Baca apa? La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamd. Bukan. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha syarika lahul mulku. Duk buat dah, cuma tak tahu fadilat tu yang kita tinggal. Yang hari ni kita tahu dah malam ni. Rupanya amalan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Dosa apa ni maksud ni? Dosa-dosa kecil kita yang memang dah banyak lah. Nombor 2, amalan kedua. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan katanya hadis ini sahih mengikut syarat Imam Muslim. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala idza asbaha wa idza amsa 100 marrat subhanallahi wa bihamdihi ghufirat dhunubahu wa in kana akthar min dhabalil bahr. Siapa yang membaca pada waktu pagi dan waktu petangnya, lepas subuh dengan lepas asar, baca apa? Subhanallahi wa bihamdih. Tak ada ya? Subhanallahi wa bihamdih ghufirat dzunubuhu, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat akthar min dabadil bahr, walaupun dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Simple aja. Subhanallahi wa bihamdih. Tak ada ya? Subhanallahi wa bihamdih. Berapa kali? 100 kali. Belajar pegang tasbih. Kita ni biar tasbih duduk dalam poket, tak apa. Tasbih duduk dalam poket dia jadi. Dia saja dia. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Daripada dalam subhanallah bihamdih itu ada dua perkataan, satu tasbih, satu tahmid. Yang tasbih dan tahmid ni pula ada pula kelebihan itu sendiri. Nabi SAW tanya dekat para sahabat, mampu tak kamu buat amalan 1000 kebaikan satu hari?
Bangkit pagi buat 1000 benda baik, boleh buat tak? Tak mampu buat. Maka bertasbihlah 100 kali. Nilainya seperti 1000 kebaikan kamu buat satu hari. Dalam ni ada tasbih tak? Ada. Subhanallah. Ada kat dalam tu. Berapa kali suruh buat? Nabi suruh buat 100 kali. Jadi kita dah dapat 1000 kebaikan dalam tu saja. Walhamdulillah. Yang kedua yang ada dalam ayat ni, dalam zikir ni, ialah alhamdulillah. Tuan-tuan tahu tak betapa besarnya perkataan alhamdulillah tu? Tahu tak besar mana alhamdulillah tu? Alhamdulillah ni kata Nabi SAW, tamlaul mizan. Satu perkataan alhamdulillah saja memenuhi ruang timbangan mizan. Timbangan mizan ni Nabi SAW cerita dalam sebuah riwayat yang dipetik oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, cerita bila ditunjukkan piring mizan itu kepada para malaikat tengok, dia kata, ya Allah, sungguh kami tak buat ibadat sungguh-sungguh ni. Pasal apa? Ambil bumi seluruhnya letak atas piring mizan, ada baki lagi. Ambil langit seluruhnya letak atas timbang mizan, ada baki lagi. Tu nak abang kata besarnya timbang mizan tu, hanya dengan satu perkataan je, alhamdulillah, penuh ruang timbangan mizan. Hebat tak? Dan kata Nabi SAW, walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah, alhamdulillah ni, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, salah satunya atau keduanya memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Dua perkataan ni, subhanallah walhamdulillah. Apatah lagi kita yang jenis dah usia-usia lanjut dah. Bila usia lanjut, tahu apa Nabi SAW buat di hujung usia dia? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ni muslimat, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang dah lanjut usia. Dalam bahasa Arab disebut, dia panggil syekh. Syekh ni umur 60 tahun ke atas dia panggil syekh. Siapa yang duduk usia 60 tahun ke atas tau, golongan syekh. Syekh ni dia ada dua. Satu orang muda yang ada ilmu, dia panggil syekh. Orang tua ke orang muda ke ada ilmu, dia panggil syekh. Yang keduanya orang yang tua lah, 60 tahun ke atas ni, dia panggil syekh. Jumpa kawan-kawan kita yang 60 tu panggil syekh saja. Syekh, bapak syekh. Syekh lah, dapat title syekh. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat ni kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini bila boleh tanya kepada dia oleh Sayyidina Umar, apa yang kamu faham daripada ayat ni? Dia kata, turunnya ayat ni menunjukkan Nabi SAW hampir kepada kewafatan dia. Apabila dibuka kota Mekah, saya cuma maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Allah sebut apa? Fasabbih, bertasbihlah dan pujilah Tuhan kamu, sallallahu alaihi wasallam, dan beristighfarlah. Maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, di hujung usia Nabi SAW selalu beramal dengan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. So yang kedua ni, buat amal apa? Semua kena buat ni, start esok lepas subuh, pegang tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Kalau anak kita tanya, mak duk buat apa tu? Semalam mak mengaji, ustaz cerita Nabi SAW kata, siapa beramal dengan ni, subhanallah bihamdi, 100 kali, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walau lebih banyak. Sebab Nabi kata apa? Wa in kanat akthara min dabal bahr, walaupun lebih banyak daripada buih di laut. Boleh tak ni? Dua lah. Ingat tak nak? Dua lah. Nombor 3, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr al-As al-Quraisy radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma 'alal ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim illa kufirat anhu khatayahu walau kanat mithla dabalil bahr. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, melainkan Allah akan mengampunkan segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Yang ni tu ni, walau kanat mithla dabdil bahr, walaupun dosanya seperti mana, sebanyak mana buih di lautan. Yang tadi wa in kanat akthar, lebih banyak. Yang ni mithla, sama banyak. Sama banyak pun banyaklah, sebanyak buih di lautan. Baca apa? Meh kita baca sekali sama-sama. Pasal apa? Yang ni Nabi tak sebut waktu bila, Nabi tak sebut banyak mana. Paling tidak hari ni punya selesai dah untuk kita. Baca sama-sama. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Dah cukup. Satu tu dah cukup. Sehari dapat sekali pun tak apa dah. Sebab Nabi tak sebut bila nak ucap, Nabi tak sebut berapa nak kata. Jadi sekali pun dah madai dah untuk dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. At-Tirmizi berkata hadis ini hadis hasan. Habis. Hadis yang berikutnya, salli ala sayyidina Muhammad. Hadis Allahumma salli Muhammad, riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni hadis keberapa dah ni? Keempat kan? Yang keempat. Nabi SAW bersabda, man sabbaha fi dubri salatil ghadati mi'ata tasbihatan wa halla mi'ata tahlilatin ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla dabdil bahr. Yang ni nak kena buat. Yang ni dulu-dulu orang tok imam kampung kita tak pernah tinggal. Kita ni tak ada nak buat ni. Kata Nabi SAW, siapa yang bertasbih setiap kali selepas solat subuh sebanyak 100 kali dan bertahlil sebanyak 100 kali, maka akan diampunkan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Okey, tuan-tuan dengar hadis ni dulu. Tadi kita dah janji dah, lepas subuh nak baca apa? Subhanallah wa bihamdi. Kak janji ke tak kan? Tak jawab seorang pun. Pakai dak dah marian. Tang tu ada tak subhanallah tasbih ada tak? Okey, kalau buat 100 tang tu mudah-mudahan termasuk dalam hadis ni. Tadi nak buat subhanallah bihamdi, nak buat dah 100 kali kan, lepas subuh, lepas asar. Yang ni Nabi kata apa? Siapa yang bertasbih 100 kali. Kita buat dah tadi ni? Buat dah. Sekali tu cukup dah. Dah ada dah dekat dalam tu tasbih 100 kali. Cuma ada tambahan. Nabi SAW kata apa? Wahalla mi'ata tahlilatin. Dan dia bertahlil 100 kali. Tahlil 100 kali. Lepas subuh. Saya teringat dulu waktu saya kecil-kecil, bila pergi mayang subuh dekat masjid, tu imam tak pernah tinggal. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi. Yang kita duk buat lepas tarawih je. Dulu tiap-tiap pagi lepas subuh tu imam tak pernah tinggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap hari 100 kali, never fail. Tak pernah gagal. Rupanya Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wahalla mi'ata tahlilatin. Siapa yang membaca 100 kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad tahlil, maka ghufirat lahu dhunubahu walau kan mithla zabadil bahr.
akan diampunkan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Boleh tak start esok, tuan-tuan? Lepas sembahyang subuh ada 3 yang kita nak buat. Solat ala Muhammad. Apa dia? Yang 100 kali 100 kali ni. Tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, tahlil 100 kali. Tasbih dengan tahmid duduk sekali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali habis. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Nampak cerah masa depan nak buat esok ni. InsyaAllah kot nak. Dah dosa banyak ni. Allah Rabbi Zazimah. Dan hadis yang berikutnya, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni nak buat malam ni sekali. Yang ni nak buat malam ni. Yang ni lah nak bagi tahu ni. Tengok teruk nampak gaya tu. Nampak menyakak lah tu. Dia berapa nak berhenti. Nampak teruk dah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir untuk malam ni, insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Apa dia? Yang ni nak kena buat malam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fala haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr au akthar min zabadil bahr. Siapa yang membaca ketika dia nak tidur, dah baring, dah nak lena dah ni, duduk atas katil dah, dia baca apa ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang balik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 8. Maka ghufirat dzunubuhu, akan diampunkan dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, au aktsar min zabadil bahr, ataupun lebih banyak daripada buih di lautan. Buat apa? Hadis ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sunni secara muttasil, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i secara mauquf. 8 perkataan waktu nak tidur. Waktu nak tidur tu sebut 8 benda ni. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak mudah sikit lagi, bagi jadi satu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada pendek sikit. Boleh ingat tak ni? Subhanallah alhamdulillah mula-mula la ilallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil wala haula wala quwwata illa billah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu mana? Waktu nak tidur. Waktu nak tidur. Waktu nak tidur ni banyak amalan. Antara amalan yang lain baca ayat kursi. Waktu baca ayat kursi. Antara amalan yang lain baca qul ya ayyuhal kafirun. Nabi, waktu Nabi nak tidur, Nabi baca qul ya kafirun. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, waktu Nabi SAW nak tidur, Nabi baca qul ya kafirun. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebut pasal apa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, dia bara'atun minasyirk, dia menjadi pendinding daripada syirik pada Allah SWT. Baik, itulah beberapa amalan yang tuan-tuan kena buat start pada malam ni, insya-Allah. Nak tidur lagi dah ada amalan dah, esok pagi ada
apa tu lepas mayang ada solat Jumaat, ada 6. Ada berapa amalan kita sebut tadi ni? Ada 5 amalan yang tuan-tuan kena buat nak cari kelebihan-kelebihan waktu kita berada dalam bulan Ramadan ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang akan diampunkan dosa dan dibersihkan dosa-dosa kita bila kita bangkit nanti selepas kita keluar daripada Ramadan nanti. Dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah dan amalan ini akan berterusan sampailah kita mati nanti, insyaAllah. Cukup sekadar tu tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi tahun depan lah. Sini macam kontrak tahunan lah kat sini ni. Setahun sekali. InsyaAllah kita jumpa tahun depan. Jangan lupa malam raya tengok saya di TV Al-Hijrah. Malam raya pertama, malam raya kedua TV Hijrah. Hari raya di Tanyalah Ustaz TV 3, insyaAllah. Malam raya ada dalam bernama radio pukul 11 selera. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Kita juga kita raya macam tu yalah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk saya dan kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita, Ramadan yang paling istimewa, Ramadan yang akan mengampunkan dosa kita, dan Ramadan yang akan mengangkat darjat kita di sisi Allah SWT. Lagi dekat luar sana, insyaAllah ada tabung yang kita sediakan untuk pembangunan, pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Ada tabung, kita dah beli tanah dah, kita tengah duk buat masjid, kita tengah duk buat rumah asrama pelajar, dan kita dah beli tanah untuk rumah warga emas dan juga rumah guru dan kaki tangan. InsyaAllah duk cari lagi 2.5 juta lagi, insyaAllah. Ada 2 juta kita dapat keseluruhan projek, kos dia 4.5 juta, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada tuan-tuan kelapangan, tuan-tuan yang bagi sedekah, insyaAllah kebaikan-kebaikan kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.